Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Okay, so cikgu akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita untuk topik yang ke-9, okay, teknologi angkasa lepas, dan kita akan pergi untuk sesi kali ini pada subtopik 9.1 iaitu satelit. Okay, so untuk topik ini, untuk sesi kali ini, okay, 3 objektif pembelajaran yang kamu nak capai, okay, di akhir pengajaran cikgu. Yang pertama iaitu menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Okay, kemudian yang kedua, menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Okey, nanti kita akan tahu apa dia apogee dan perigee. Dan yang ketiga, kita nak tengok hubung kait antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Okey. Alright. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis orbit satelit, okey, kita akan tengok dulu apakah itu satelit. Okey. So satelit merujuk kepada objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Okey, mengorbit planet ataupun bintang, mengelilingi dia. Okey. So sebagai contoh, yang paling senang untuk kamu ingat adalah bulan. Bulan merupakan satelit kepada bumi. Okey, so itu adalah contoh semula jadi satelit, iaitu bulan yang mengorbit bumi. Alright. Baik. Now kita pergi kepada jenis-jenis orbit satelit. So kita ada 5 jenis orbit satelit yang dikategorikan mengikut ketinggian orbit tersebut. Okey, jarak orbit tersebut daripada bumi, ketinggian ataupun kita sebut juga altitude orbit tersebut daripada bumi. Okey, baik, ada 5 kesemuanya jenis orbit. Okey, yang pertama iaitu orbit tinggi bumi. Okey, yang pertama adalah orbit tinggi bumi, high earth orbit, ataupun ringkasannya HEO untuk high earth orbit. Okey, di mana orbit ini ketinggiannya adalah sama atau lebih daripada 35,780 km, ataupun kalau kita tulis dalam simbol matematik, okey, sama dengan atau lebih daripada 35,780 km. Okey, so mana-mana satelit yang kedudukannya pada jarak yang cikgu sebutkan ini, dia dikategorikan sebagai satelit HEO, high earth orbit. Okey, kemudian kita tengok yang kedua, orbit rendah bumi, low earth orbit. Okey, di mana dia punya ketinggian orbit di antara 180 sehingga 2000 km. Okey, so kalau satelit itu berada pada kedudukan 180 hingga 2000 km, maka dia dikategorikan sebagai low earth orbit, LEO. Okey, kemudian kita tengok jenis yang ketiga, okey, orbit geosegerak ataupun geosynchronous orbit, GSO. Okey, ketinggian orbitnya adalah 35,786 km. Okey, so ketinggian orbitnya adalah 35,786 km, di mana satu lagi ciri-cirinya adalah satah orbit. Okey, satah orbit, permukaan orbit tersebut mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Okey, so apa perbezaan dia? Wujud sudut. Okey, katakan, okey, kita tengok gambar teruslah. So ini adalah kita punya bumi, kemudian ada garisan khatulistiwa. Okey, ada garisan khatulistiwa pada kita punya bumi tu. Okey, so geosynchronous orbit ni dia ada kecondongan. Contohnya macam ni. Okey, so dia ada kecondongan. Okey, kemudian seterusnya kita lihat yang ketiga.
yang keempat, okey, orbit sederhana bumi, medium earth orbit, MEO, ketinggiannya di antara 2000 sehingga 35,780 kilometer. Okey, so itu adalah orbit sederhana bumi, medium earth orbit. Dan yang kelima, kita ada orbit geopegon, geostationary orbit, GEO. Ketinggian orbitnya adalah 35,786 kilometer dan ciri penting dia adalah satah orbit pada satah khatulistiwa. Okey, so laluan ataupun orbit bagi geopegon ini sama dengan satah khatulistiwa. Okey, so itu tadi 5 jenis orbit satelit. Okey, 5 jenis orbit satelit. Okey, kemudian kita lihat pula kepada bentuk-bentuk orbit. Okey, so bentuk orbit kita ada 2. Okey, yang pertama adalah bulatan sempurna. Okey, yang kedua berbentuk elips. Okey, berbentuk elips. Okey, so kalau kita tengok, okey, bulatan sempurna. Okey, bulatan sempurna, kita ada bentuk orbit GEO. Okey, geosynchronous orbit. Okey, kemudian untuk yang berbentuk bulatan sempurna, berbulatan sempurna GEO lah. Okey, geosynchronous orbit. Kemudian kita ada yang berbentuk elips, medium earth orbit. Okey. Kemudian kita ada HEO, high earth orbit. Itu adalah berbentuk elips. Kemudian untuk low earth orbit dan geosynchronous orbit, okey, itu adalah boleh jadi dia bentuk bulatan sempurna dan boleh jadi dia berbentuk elips. Okey, GSO. So kamu boleh ingat macam ni lah. Okey, GEO berbentuk bulatan sempurna, kemudian MEO dan HEO berbentuk elips, kemudian LEO dan GSO dia boleh jadi berbentuk bulatan sempurna ataupun berbentuk elips. Okey, alright, seterusnya kita nak tengok apogee. Okey, ni sebutan dia apogee dan perigee. Apogee dan perigee. So apa dia apogee dan perigee tu? Okey, so apogee adalah kedudukan satelit paling jauh. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, kedudukan satelit ini daripada bumi adalah pada kedudukan yang paling jauh, itu kita sebut dia sebagai apogee. Okey, manakala perigee adalah kedudukan satelit yang paling dekat dengan bumi. Okey, paling jauh apogee, paling dekat perigee. Okey, alright, the last one untuk sesi kali ini, kita nak tengok hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Alright, so kalau kita tengok rajah 9.4, okey, LEO, low earth orbit, okey, yang paling rendah. Okey, yang paling rendah dia punya kelajuan 27,500 km per jam. So satelit pada kedudukan ini dia boleh bergerak sangat jauh, 27,000 km, 27,500 km setiap 1 jam. Okey, kemudian kalau kita tengok medium earth orbit, okey, kelajuannya dah berkurang sedikit, iaitu 13,900 km untuk 1 jam. Okey, kemudian high earth orbit yang paling jauh, yang paling tinggi, okey, kelajuan dia dah berkurang lagi, iaitu 11,100 km per jam. Okey, so ketinggian kita tahulah. Okey, so kalau kita tengok kat sini, semakin bertambah ketinggian ataupun semakin jauh orbit, kelajuan semakin berkurangan. Okay, kenapa macam tu? Okey, so dia ada kaitan dengan daya tarikan
graviti. Okey, so semakin jauh orbit tersebut, okey, semakin jauh kedudukan satelit, semakin lemah daya tarikan graviti, semakin berkurang daya tarikan graviti. Okey, so itu menyebabkan laju satelit itu semakin berkurangan. Okey, so cikgu rasa setakat itu dulu untuk sesi kali ini. So untuk sesi seterusnya kita akan masuk kepada bagaimanakah satelit itu dilancarkan ataupun ditempatkan ke orbit-orbit yang tertentu, dan kita nak tengok yang terakhir dalam subtopik 9.1 ini, bagaimana ataupun apakah fungsi stesen angkasa. Alright, so itu saja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.